Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa imanas sadiqin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat lagi kita sama-sama pada petang ini untuk kita meneruskan pengajian kitab kita ni, Hidayatus Sibyan, yang kita tangguh pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita kesambung pada muka surat yang ketiga, iaitu bermula makna taklid. Bermula makna taklid. Jadi tuan-tuan para hadirin sekalian, pada minggu yang sudah kita telah masuk pada mukaddimah kitab. Mukaddimah kitab bagi Syekh, bagi Tuan Syekh ni, Abu Abdullah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari. Tuan Syekh dia telah setuh dalam mukaddimah kitab dia ni rukun-rukun Islam dan juga rukun-rukun iman. Cuma untuk makluman kita, kitab Hidayatus Sibyan ini, tuan kitab ni buat bagi hanya tidak bahagi usuluddin ni tidaklah begitu mendalam sangat, sesuai dengan peringkat permulaan lah. Orang yang nak mengaji ataupun yang nak belajar tentang ilmu usuluddin. Cuma untuk lebih dalam lagi atau lebih lanjut lagi tentang ilmu usuluddin ni, kita akan belajar ataupun kita boleh rujuk dalam kitab-kitab yang lebih khusus. Lebih khusus dia membicarakan tentang ilmu usuluddin. Walau bagaimanapun memadailah kita bagi peringkat yang kita kata baru nak belajar ataupun kita kata permulaan ni, kita belajar kalau masuk dalam sangat pun jadi tak faham pula. Ni sesuai dah, sesuai untuk peringkat permulaan untuk kita belajar ataupun berjinak-jinak dengan ilmu usuluddin. Baik tuan-tuan para hadirin sekalian, kita sambung pengajian kita bermula. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula makna taklid, iaitu mengikut orang lain pada i'tiqadnya, pada i'tiqad orang taklid tadi, padahal tiada daripada dalil. Ini sambungnya kepada makrifah ataupun hakikat makrifat, sebagaimana musannif disebut pada di awal kitab dahulu, iaitu makrifat ini dia ada tiga perkara, iaitu al-jazmul mutabiq lil haqq an dalilin, iaitu i'tiqad yang tetap, yang putus ataupun yang kejap, yakni tiada berubah-ubah dan tiada syak yang muwafakat i'tiqad tersebut bagi yang sebenarnya, bagi keadaan sebenarnya. Jadi orang yang tiada jazam, kata musannif dahulu, orang yang tidak jazam, tidak putus dalam i'tiqad dia, maka dinamakan dia sebagai orang yang jahil basit. Iaitu jahil ni orang yang tak tahu langsung ataupun yang tak tahu khabar satu, jahil basit. Yang kedua, orang yang beriktikad jazam putus dia, tetapi tidak muafakat dengan keadaan sebenar,
orang itu dipanggil orang yang jahil murakkab. Maknanya jahil murakkab ni jahil yang tersusun. Tersusun kepada dia ni dua kejahilan. Dua kejahilan iaitu dia jahil ampunya diri dia tu jahil dengan perkara sebenar, dan juga dia tu jahil akan bahawasanya diri itu jahil. Dia tak tahu bahawa diri dia ni adalah tak tahu. Mana dia skor bahawa dia betul, dia tahu, tapi hakikatnya tidak tahu. Ni orang panggil jahil murakkab. Mana i'tiqad dia tu putus, jazam i'tiqad tu, tapi tidak sepakat dengan keadaan yang sebenar sebagaimana dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pula, dan jika jazam ia seseorang itu padanya pada i'tiqad, dan muafakat ia seseorang itu baginya bagi i'tiqad yang dia pegang itu, tetapi tiada daripada dalil, tanpa bersandar kepada dalil, dinamo akan dia akan orang lagu ni taklid, orang yang taklid. Orang taklid ni orang yang ikut-ikut, orang yang mengikut orang lain, dan nisbah kepada i'tiqad dia ikut orang lain. Jadi sebagaimana kita sebut dulu, mana orang taklid ni orang yang kita kata iman, i'tiqad orang taklid ni diselisihi oleh para ulama. Ulama berselisih tentang sah ataupun tidak iman orang taklid ni. Sebagian ulama kata tidak sah, tak sah langsung iman dia ni, tak jadi iman dia ni. Sebab apa? Dia tidak bersandar kepada dalil ataupun berdasarkan kepada hujah. Kata sebahagian lain daripada ulama, mereka kata sah iman orang taklid ni. Sebab apa? Sebab dia jazam, putus i'tiqad dia. Putus i'tiqad dia, cuma tidak didasari dengan dalil. Tidak ada hujah, tidak ada dalil untuk untuk kemah, untuk menyokong i'tiqad dia tu. Tapi dia putus kejap dan muafakat dengan wakil, tapi tanpa bersandar pada dalil. Kata sebagian ulama sah iman dia, dan ini adalah qaul yang muktamad. Tapi walau bagaimanapun dari segi iman orang taklid ni duduk dalam keadaan yang tak sedap anda, ataupun kita kata dalam keadaan duk papah lah. Sebab apa? Diselisihi oleh ulama. Kita nak iman ataupun i'tiqad kita ni disepakati oleh ulama. Maknanya kita i'tiqad kita kejak, jazam ataupun putus, muafakat dengan waqi' keadaan sebenar, dan berdasarkan dalil-dalil yang kita belajar untuk menguat ataupun untuk menyandarkan pegangan kita ni. Ialah mana kita belajar sekurang-kurang dalil. Contoh dia paling tidak pun Allah Ta'ala ini wujud, ada Allah Ta'ala ni. Bila orang tanya kita di mana dalil yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala, kita jawab sekurang-kurangnya adanya alam ini, adanya makhluk ini sebagai bukti adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya boleh dah lagu tu. Lepas dah orang panggil tuntutan kepada kita. Tapi untuk kita lebih untuk pergi lanjut lagi, kita kena belajar lagi lah, lebih dalam lagi, perkaitan apakah perkaitan di antara alam ini dengan kewujudan Allah Ta'ala secara lebih tafsili, lebih detail. Maka barang siapa jahil ia barang siapa pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan Rasulnya, barang itu daripada bayan ataupun keterangan kepada barang daripada barang yang wajib diketahui akan dia. Barang itu dengan tafsilnya, dengan litinya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Tidak ada iman. Pada orang yang jahil pada akidah iman yang bersangkut paut, yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang berkait dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, daripada perkara-perkara wajib diketahui dengan
dengannya secara detail, secara terperinci, maka tak ada khilaf ulama. Tidak ada khilaf ulama bahawa orang tersebut tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman, tidak ada iman. Adapun iman orang yang taklid itu, maka iaitu bersalahan ulama padanya. Adapun orang hak tadilah, iman orang yang muqallid ataupun orang yang taklid ni, ulama berselisih pada mengatakan sah ataupun tidak sah iman orang yang taklid ni. Jadi kita jawab dah saat ni, maknanya dua golongan ulama, ada kata sah dan ada kata tidak sah iman orang taklid ni. Tapi hak muktamadnya sah iman orang taklid ni, cumanya duduk dalam keadaan zon ataupun dalam keadaan zon yang tidak selesa, yang tidak tak sedap lah, zon yang tidak sedap. Baik, bermula makna taklid itu. Apa makna taklid? Iaitu mengikut orang lain. Mengikut orang lain pada iktikadnya, pada pegangannya. Orang muqallid atau disebut oleh bahasa Arab disebut orang muqallid. Orang muqallid ni orang yang mengikut orang lain. Dia ikut orang lain pada iktikadnya, pada berpegangnya ataupun pepegangan dia ni. Padahal tiada daripada dalil. Dia pegang tu iktikad dia ni tanpa didasari dengan dalil. Tak ada dalil. Bila orang tanya dia, wujud Allah Ta'ala ni wujud apa? Dalil wujud Allah Ta'ala, tak boleh nak jawab. Allah Ta'ala ni kidam. Apa dalil kidam Allah Ta'ala ni? Tak boleh nak jawab. Dia kata kidam Tuhan ni, sedia ada Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala ni baqa', bersifat dengan baqa', kekal Allah Ta'ala, tidak binasa. Dalil hujah ni mana? Tak boleh nak jawab. Ni orang panggil orang muqallid. Orang yang kita kata dia kejar iktikad dia, iman dia, tapi tidak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab dalil apabila ditanya. Jadi kita walaupun sah iman mengikut sebagai ulama, mengikut kaum muktamad sah iman orang muqallid ni, tetapi kita janganlah kita duduk dalam zon selesa, bertaklid dengan dalam urusan akidah ni. Maknanya kita tak sedap lah duduk dalam keadaan khilaf ulama. Maknanya kita kena keluar daripada khilaf ulama ni, kita kena beriktikad, berpegang dengan pegangan yang putus, yang jazam, yang muafakat dengan waqi' dan didasari dengan dalil. Itu kita nak. Lepas tu kita nak belajar ilmu usuluddin ataupun ilmu akidah ni, supaya kita nak belajar, nak kejar iman kita, dan juga nak belajar tentang dalil-dalil ataupun burhan, bukti setiap akidah pegangan yang kita pegangi itu. Jadi apabila orang buat mari pertanyaan, persoalan pun kita boleh jawab dengan qada-qada kita mengaji itu, kita boleh jawab insya-Allah. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan akal akan sesuatu. Baik, kita masuk bicara tentang akal. Akal ni setengah ataupun satu sebab, setengah daripada alat ataupun sebab untuk kita mendapatkan ilmu ataupun sesuatu ilmu tu. Sebab tu hukum ni dia terbahagi kepada tiga hukum ni. Tiga bahagian, iaitu hukum akli ataupun disebut hukum yang disebut kepada akal, dan yang kedua hukum syar'i, hukum yang disebut kepada syarak Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga hukum adat. Jadi di sini ialah ilmu kalam atau ilmu usuluddin ni kita nak menumpu kepada hukum akal, hukum akli. Jadi akal ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita manusia. Maknanya keistimewaan ataupun kemuliaan manusia sebab dengan adanya akal. Jadi kita Al-Quran ataupun Allah Taala ni tidak maknanya menggesa kita atau menggesa kita supaya kita menggunakan akal.
menggunakan akal untuk kita mencari dalil-dalil bukti kewujudan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam ni. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Taala suruh kita ni guna akal. Biasa Allah Taala dalam ayat inna fi khalqis sama, contohlah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Tuhan sebut panggil langit dan bumi, kejadian langit dan bumi berselisih malam dan siang dan sebagainya. Tuhan sebut dalam Quran banyak tempat-tempat ayat Quran Tuhan sebut tentang alam ini, kejadian-kejadian Allah Taala ni. Dan di akhir ayat tu afala taqilun afala tatafakkarun. Nah, mana Tuhan gesar kita, adakah kamu tidak berfikir, adakah kamu tidak memerhatikan dengan akal yang Allah Taala berikan kepada kamu, kamu tidak gunakah? Jadi satu cabaran ataupun satu gesaan supaya kita ni tak boleh kita meninggalkan akal. Kita kena guna akal. Orang yang waras, dia akan guna semaksimum yang mungkin akal yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Dan di sana ada sebab-sebab yang lain lagi untuk kita mendapatkan ilmu yang baru ni. Di antara selain daripada akal ni, khabar yang sadiq. Sebab untuk kita dapat ilmu yang baru ni, dia ada di sana ada empat perkara untuk kita dapatkan ilmu yang baru, iaitu yang pertama khabar yang sadiq, iaitu khabar daripada Allah Subhanahu wa taala, khabar daripada nabi ataupun rasul, dan juga khabar mutawatir. Yang kedua akal yang ghariziyah, akal yang waras, untuk sebab ataupun alat untuk kita mendapatkan ilmu. Yang ketiga iaitu panca indera, segala panca indera yang lima, iaitu penglihat, pendengar, pencium, perasa dan penjabat. Itu apa panggil panca indera yang lima yang apa panggil menjadi sebab ataupun alat untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi ini tiga sebab lah, tiga sebab ataupun tiga cara kita manusia ni untuk mendapatkan ilmu yang baru. Jadi di sini kita lebih fokus kepada akal. Kita panggil hukum akal. Jadi akal ni dia tak dia mesti bersandar kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu akal kita ni tuan-tuan, akal kita sebagai makmum, sebagai pengikut kepada Al-Quran ataupun wahyu kita sebagai imam. Tak boleh kita letak akal kita sebagai itu imam. Akal kita sebagai itu imam, Quran ataupun wahyu ni sebagai makmum. Tak boleh. Mesti akal kita ni menuruti wahyu Allah Subhanahu wa taala tu, barulah selamat. Kalau Mu'tazilah mereka jadikan akal ni sebagai imam, sebagai kita kata imam. Manakala wahyu Al-Quran ni sebagai makmum, itu jadi punah. Kalau maknanya Al-Quran wahyu ni bercanggah dengan akal, mereka lebih utamakan akal dulu. Mereka lebih utamakan akal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu apa panggil pokok Mu'tazilah. Pokok Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni kita meletak wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai imam kita, imam kepada akal kita. Jadi akal kita tidak keluar daripada ruang ataupun kita kata garisan yang dibenarkan, yang diakui oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala tu. Maka barang yang didapat akan barang itu oleh akal, iaitu terbahagi ia atas tiga bahagi. Mana bahagi ataupun sesuatu yang didapat oleh akal ni terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya, barang yang mendapat akan barang oleh akal akan ada semata-mata
padahal tiada menerima ia akan nafi sekali-kali. Maka dinamakan dia akan dia wajib. Mana wajib pada akal. Dia ada tiga lah hukum akal ni. Itu wujub, istihalah dan juga jawaz. Itu hukum. Wujub, wajib pada akal. Istihalah atau harus pada akal, dan juga jawaz, harus istihalah mustahil pada akal. Yang ketiga harus pada akal. Jadi dibezalah wajib pada akal. Wajib pada akal. Mana wajib pada akal? Contoh tadi, barang yang mendapat akan dia oleh akal. Akan mendapat akan sesuatu akan ada semata-mata. Padahal tiada menerima, ia yang akan nafi sekali-kali. Mana akal kita ni tak terima tak ada. Tak boleh nak terima tak ada. Sesuatu perkara ni. Perkara tak ada itu, akal kita tasawur ada. Tak terima tak ada. Tu wajib pada akal. Contoh kalau kita kata satu ni separuh daripada dua. Satu separuh daripada dua. Jadi akal kita wajib pada akal, satu ni separuh daripada dua. Ataupun dua ni lebih banyak daripada satu. Tu panggil akal. Wajib pada akal. Kita publik tak boleh memikir dah. Di sini contoh seperti dinamakan dia akan hukum tadi itu. Akal dia terima ada, tak terima tak ada. Akal ni diterima ada semata-mata. Tidak menerima tak ada. Nafi tak ada sekali-kali. Ni panggil dinamakan wajib. Seperti wajib kidam bagi Allah. Wajib kidam sedia ada bagi Allah Ta'ala. Contoh. Dan juga wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Mengambil tempat lah. Jirim ni pada sesuatu yang kita kata yang mengambil tempat lapang tu. Wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Seperti kita ni lah. Ataupun kita kata contoh air. Air dalam bekah. Bila kita curah air dalam satu bekas ataupun suatu mangkuk, air tu mengambil tempat dalam mangkuk tadi. Tu. Air tu jirim. Contoh jirim air, kayu dan sebagainya itu jirim, benda-benda tokoh. Jadi tak dapat tidak, jirim ni dia mengambil tempat ataupun mengambil lapang bagi jirim dia tu. Bagi zat jirim dia tu. Jadi akal kita ni mengatakan ada. Akal kita ni mengatakan ada dan tak terima tak ada. Kidam Allah Ta'ala ni akal kita mengatakan ada. Menyatakan ada. Kita tasawur mikir dengan akal ni ada. Kidam Allah, kidam bagi Allah Ta'ala ni. Tak dapat, maknanya akal kita tak boleh nak terima tidak kidam bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga jirim. Jirim mengambil tempat, mengambil lapang, mengambil ruang bagi zat dia tu, zat jirim tu, mesti dah akal kita terima ada. Jirim ni mengambil lapang ataupun mengambil ruang bagi zat dia. Contoh tadi lah air yang kita tuang, dalam mangkuk ataupun dalam gelas tu, air tadi tu mengambil ruang. Mengambil ruang di dalam gelas tadi. Bagi zat air tu. Jadi macam kita duduk, macam saya duduk, kita duduk atas kursi. Kita mengambil ruang ataupun kita kata lapang di atas kerusi. Tu contoh. Jadi akal kita ni tasawwur ada benda tu. Tidak terima tak ada. Mesti terima ada. Itu orang panggil wajib. Wajib, perkara yang wajib bagi akal. Keduanya barang yang
didapat akan dia akan bagi oleh akal akan tiadanya semata-mata. Akal kita ni mendapatkan sesuatu tadi itu tak ada semata-mata. Tidak ada semata-mata. Akal kita tak ada mikir, tasawur akal kita mikir ni benda tu tak ada. Tak boleh terima ada. Padahal tiada menerima ia yang akal akan subut sekali-kali. Akal kita tak boleh terima benda tu ada. Satu benda ni ada. Akal kita hanya terima tak ada benda tu. Iaitu maka hukum perkara lagu tu dinamakan akal dia mustahil, perkara yang mustahil bagi akal. Maknanya perkara yang kita kata suatu perkara yang mana akal kita ni tak boleh nak terima ada. Akal kita tak boleh nak terima ada, dan mesti akal kita ni menafikan dia. Menafi ataupun kita menafikan ada benda tu. Tak boleh terima ada. Hak tadi wajib bagi akal tu, akal kita ni dia tasawur, dia memikir benda ni mesti ada. Tak boleh terima tak ada. Ada contoh, ada Allah Taala. Akal kita berfikir adanya Allah Taala itu mesti ada. Wujud Allah Taala memang sungguh kena ada. Tak terima tak ada Allah Taala ni. Kidam, sifat kidam bagi Allah, sifat baqa bagi Allah Taala tu akal kita dia tasawur, dia menggambarkan bahawa mesti ada sifat kidam bagi Allah, sifat baqa bagi Allah Taala, dan tak boleh nak terima kepada akal kita ni bahawa Allah Taala tidak bersifat dengan kidam, Allah Taala tidak bersifat dengan baqa. Tu. Itu wajib bagi akal. Mustahil, makna akal kita tak boleh nak terima ada. Akal kita tak boleh nak terima ada bagi sesuatu perkara. Akal kita hanya menerima tak ada benda tu. Contoh dia seperti baharu bagi Allah Ta'ala. Tuhan ni baru, Tuhan ni baru ada. Tuhan ni baru ada. Supaya kita makhluk baru ada. Tidak kidam bagi Allah Ta'ala. Jadi akal kita tak boleh nak tasawur, tak boleh nak gambar terima bahawa Allah Ta'ala ni baru ada Tuhan ni. Sebelum tu, maknanya Tuhan ni didahului dengan tak ada, kemudian ada Tuhan ni. Jadi bila baru Tuhan ni, ada orang je buat dia lah. Ada orang je buat Tuhan ni. Jadi akal kita tak terima bahawa Allah Ta'ala ni baharu. Akal kita hanya menerima Tuhan ni kidam. Ada kidam bagi Allah Ta'ala tu, sebab dia tu khalik, dia tu yang mencipta, Tuhan punya alam ni. Dan tiada mengambil lapan bagi jirim pada waktu wujudnya. Akal kita pun tak boleh nak tasawur, tak boleh nak menerima bahawa jirim tak mengambil lapan, tak mengambil lapan dengan kewujudan dia. Contoh tadi, air dalam gelas, kita tuai air tu tak mengambil lapan, tak mengambil ruang dalam gelas, ruang kosong dalam gelas tu, air tu tak mengambil ruang. Tu apa panggil mustahil. Mustahil air tu tak mengambil ruang dalam gelas. Air yang kita cuah dalam gelas tu, air tadi tak mengambil ruang dalam gelas tadi tu. Mesti air tadi mengambil ruang di dalam gelas tadi. Bika-bika dalam gelas sebuah dalam tu, air tadi mengambil ruang. Dipenuhi dengan air tadi, zat air tu. Jadi akal kita ni, sebab tu hukum akal ni, orang yang waras, orang yang kita kata berakal, dia boleh terima benda ni. Ketiganya, barang yang sah pada akal adanya ada barang, dan tiada adanya. Maknanya akal untuk yang ketiga, bahagian ketiga ni jawaz. Hukum harus bagi akal ni, akal kita boleh terima. Akal kita boleh terima adanya sesuatu perkara dan tidak ada sesuatu perkara. Maknanya dalam dua, sama ada akal kita boleh terima, tak ada pun akal kita boleh terima. Contoh dia seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini. Tuhan mengadakan makhluk kita, binatang, pohon kayu, bukit, gunung dan sebagainya. Makhluk ni, Allah Ta'ala mengadakan makhluk ni harus. Hukum dia harus pada akal. Kalau Allah Ta'ala tak si buat, tak si mengadakan makhluk ni, harus bagi dia. Mungkin tak ada lah kita je. Ataupun tak ada lah pohon kayu, gunung gani ataupun alam, tak ada.
Sebab Allah Ta'ala tak si buat dia, tak si mengadakan dia, tak ada. Mana ni hukum harus bagi Allah Ta'ala ni mengadakan makhluk ini ataupun alam ini. Dan demikian lagi, maka ia itu dinamakan akan hukum ni harus. Perkara yang panggil yang harus bagi Allah Ta'ala ni, yang harus pada akal ni, ada dia ataupun tidak ada ni dipanggil hukum harus pada akal. Harus pada akal. Jadi hukum akal ni tiga lah. Cara maknanya hukum akal ni tiga. Wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal. Baik, kita pernah faham boleh. Wajib pada akal kita ni tasawur benda tu ada, dan tidak tasawur, tidak, akal kita tak hanya menerima ada sesuatu perkara tu, dan tidak menerima, tak boleh terima ada. Tak boleh terima tak ada. Akal kita hanya menerima ada dan tidak boleh terima tak ada. Itu wajib pada akal. Akal kita hanya menerima, hanya boleh terima, boleh mendapatkan ada sesuatu perkara tu, dan tidak boleh terima tak ada. Itu wajib pada akal. Seperti adanya Allah, kidan bagi Allah Ta'ala, ambil ruang, jirin ni mengambil ruang bagi zat dia, bagi zat jirin itu mengambil ruang. Itu panggil wajib pada akal. Mustahil pada akal, akal kita tak boleh terima, akal kita ni tasawur, mendapatkan tak ada sesuatu perkara tu, dan tak boleh terima ada akal ni. Akal kita hanya menerima tak ada, mendapatkan ataupun menerima tak ada sesuatu perkara tu, dan tak boleh menerima ada. Contoh dia baharu bagi Allah Ta'ala, baharu bagi Allah Ta'ala, ataupun contoh lain mengambil ruang bagi jirin pada tempat wujud dia tu. Atau kalau kita kata mustahil pada akal ni, ayah tu lebih muda daripada anak, contoh. Itu mustahil pada akal juga. Ayah ni lebih muda daripada anak. Jadi akal kita tak boleh nak tasawur, tak boleh nak terima. Umur ayah tu lebih muda daripada anak. Jadi akal ni kita boleh terima umur anak tu lebih muda daripada ayah. Umur anak ni lebih muda daripada ayah. Akal kita tak boleh terima, tak boleh nak memikir bagaimana ayah ni lebih muda daripada anak. Mestilah ayah ni lebih tua daripada anak. Jadi kalau ayah ni lebih tua daripada anak, maka mustahil. Mustahil pada akal lah. Seperti tadilah, jirim ataupun sesuatu benda tu tak mengambil lapang, tak mengambil tempat bagi kedudukan dia, bagi ada dia ni satu tempat tu, tak mengambil ruang ataupun tempat, itu mustahil. Mesti dia, kalau air tadi kita curah dalam mangkuk, mestilah air tadi tu mengambil tempat dalam mangkuk tu, mengambil ruang tempat dalam mangkuk tu. Contoh apa ni, peng ni, kita letak dalam poket ni. Peng ni adalah jirim. Jirim kita letak dalam poket ni, dia mengambil tempat, mengambil lapang. Sekadar jirim dia tu, dia mengambil ruang ataupun tempat di dalam poket ni. Tu mustahil lah. Pen ni tak mengambil tempat, tidak mengambil ruang dalam poket ni. Itu mustahil. Tu mudah je bendanya. Penghukum akal ni. Okey. Jadi harus, tu wajib bagi akal, mustahil pada akal. Boleh faham tak? Yang ketiga, harus bagi akal ni benda yang akal boleh terima ada, dan akal boleh terima tak ada. Dua-dua tu akal boleh terima. Maknanya kedua-dua benda tu, ada dan tak ada ni,
akal boleh terima. Sama ada tak akal boleh terima, sama ada tak ada pun akal boleh terima. Contoh alam ini, Allah Taala harus alam ini harus ada. Akal kita boleh terima, harus ada akal harus adanya alam ini, harus adanya makhluk ini, dan harus tak ada makhluk ini. Mana sebab tu maknanya Allah Taala yang menjadikan alam ini. Allah Taala menjadikan alam ini harus bagi Tuhan. Harus pada akal ni Tuhan menjadikan alam ini. Harus bagi akal kita Tuhan tak menjadikan alam ini. Tu harus. Mana pendek kata kat akal pendek kata akal kita ni boleh terima dua-dua belah pihak lah. Sama ada alik ada pun akal kita boleh terima, dan alik tak ada pun akal kita boleh terima. Mana seolah-olah dua benda tu yang sama berat. Dua perkara, dua benda yang sama berat. Ada dan tak ada sama berat. Tu. Akal kita tiba-tiba Allah Taala menjadikan balik ada ni berat. Akal kita boleh terima. Dan Allah Taala nak berat balik tak ada, akal kita boleh terima juga. Itu contoh supaya kita panggil mudah faham lah, mudah faham tentang hukum akal ni. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mana orang yang mukallaf ni orang siapa? Siapa orang mukallaf ni? Mukallaf ni wajib atas tiap-tiap mukallaf kita ni lah. Mana orang mukallaf? Orang yang baligh, orang yang sampai umur, orang yang berakal, tidak gila, dan orang yang sejahtera panca indera dia. Mana panca indera mata dia, penglihat dia, pendengar dia, mana panca indera yang 5 tu sejahtera, sihat, maknanya molek. Dan jikalau pendengaran dia ataupun penglihatan dia semata-mata, dia penglihat dia tak ada, mata dia buta, tapi pendengaran dia ada, maka dikira sejahtera juga. Ataupun pendengaran dia tak ada, penglihat dia ada, maka kira sejahtera juga. Dia panggil dia orang termasuk orang mukallaf. Lagi sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya. Itu orang panggil ciri ataupun sifat orang mukallaf ni, orang yang baligh, orang yang berakal, orang yang sejahtera panca indera dia. Orang yang kita kata yang sampai dakwah Rasul ataupun dakwah bangkitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Ini orang mukallaf. Jadi wajib ke atas tiap-tiap orang mukallaf lagu ni pada syarat mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan segala sifat yang mustahil atasnya atas Allah, dan segala sifat yang harus padanya pada Allah. Mana sifat yang wajib bagi Allah, mana secara tafsili adalah 20. Secara tafsili 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara ijmali sifat Tuhan ni tidak terbatas, tidak terhingga kepada 20. Bahkan lebih lagi daripada 20 sifat-sifat yang wajib, yang sempurna bagi Allah Taala ni. Cuma kita hak wajib kita tahu, hak wajib kita kena belajarnya 20 sifat. 20 sifat ni secara tafsili, secara secara detail lah, secara terperinci kita belajar. Bukan maksud kita 20 sifat ni, sifat Tuhan hanya terhingga 20 ni je, tidak lagu tu. Sifat Allah Taala ni banyak sifat Allah Taala yang sifat sempurna bagi Tuhan ni. Tidak terhingga sifat sempurna bagi Allah Taala ni. Allah Taala saja yang tahu berapa banyak sifat sempurna bagi dia ni. Cuma kita hak tu kita beriman, kita beriman secara ijmal, secara umum saja. Mana Tuhan ni mempunyai sifat-sifat sempurna bagi Allah, bagi dia lah. Cuma hak 20 sifat
Mana kita kena belajar 20 sifat ni, sebab 20 sifat ni diistimbab, diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil daripada sumber-sumber yang lain, ambil daripada Quran juga dan hadis Nabi. Ulama-ulama ni dia kupas, dia buat dah satu disiplin ilmu, supaya kita ni mudah mengaji, mudah belajar untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dengan kita mengenal apa ni, sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah ulama ni dia memandang-mandang buat apa ni, buat sifat wajib bagi Tuhan, tidak. Semuanya diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tak setuju, orang yang tolak, dia kata menghingga orang ngaji sifat 20 ni, dia kata Tuhan ni ada hanya ada sifat 20 ni je. Dia tak faham. Dia tak faham. Kita tak kata begitu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ni kita tak kata sifat Tuhan ni hanya ada 20 sifat ni je. Yang sempurna bagi dia je. Bahkan sifat Tuhan ni banyak. Tuhan saja yang tahu berapa banyak sifat-sifat sempurna bagi dia tu. Cuma 20 ni kita hanya ni kita kupas, kita belajar, kita mengkaji, supaya kita orang panggil dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis tu yang Nabi sebut, tafakkaru fi la tafakkaru fi dzatillah. La apa ni, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Adalah kamu ni berfikir, merenung, menilik kepada makhluk kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kamu menilik, jangan kamu mikir tentang zatnya. Jadi kita untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kaji, kita menilik ataupun kita berfikir tentang kejadian-kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kejadian-kejadian Allah Taala ni membawa kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kita nak fikir, nak kaji tentang zat Tuhan ni, memang tak boleh, tak sapa dengan akal kita, tak sapa, tak ada kemampuan kita ni untuk kaji zat Allah Taala ni lagu mana, zat Tuhan ni lagu mana, besar ke, kecil ke, bulat ke, warna apa, putih ke, hitam, itu panggil mustahil. Panggil kita meletakkan lagu tu, jadi akal kita ni jadi mikir kat lain dah. So akhir sekali jadi gila. Sebab apa? Kita mikir tentang zat Allah Taala ni. Tuhan tak suruh kita mikir tentang zat Tuhan ni. Sebab Tuhan ayat dah awal-awal lagi, laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan ni tak serupa dengan apa panggil makhluk dia. Tak ada sesuatu daripada makhluk ni serupa dengan Allah Taala ni. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi buat apa kita buat masa dengan kita memikir zat Tuhan ni? Kita memikir zat Tuhan ni gitu gini lagu mana tak? Tinggi ke, rendah ke, tebal ke, nipis, putih ke, hitam, warna apa. Itu apa yang buat masa kita. Buat masa kita, ataupun kita kata jadi apa panggil akhir jadi gila. Lebih baik kita memikir, kita merenung akan sifat-sifat sempurna bagi Allah Taala ni, yang diambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama dia buat satu disiplin, ada satu ilmu, satu disiplin ilmu ni supaya kita ni mudah belajar, apa panggil akidah ni, tauhid, ilmu tauhid ni, untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab tu di awal-awal perkara pertama ni Nabi sebut apa ni, perkara yang kita kata yang perlu kita belajarnya, kenal Allah Taala dulu. Awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat ibadat, macam-macam ibadat kita buat, tapi Allah Taala kita tak kenal mana, tidak mendalam kita pengenalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada guna jugalah. Dan bahawasanya wajib atas dan demikian lagi segala sifat yang ta'alluq, wajib juga atas mukallaf ni
mengetahui segala sifat yang ta'alluq bagi zat sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam. Wajib atas yang mukallaf kita ni lah mengetahui segala sifat-sifat yang berkait yang ta'alluq, yang berkaitan dengan zat, dengan tubuh badan sekalian Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala ni. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul-Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul, mana kita kena wajib atas kita ni kena belajar, kena mengetahui untuk menyempurnakan iman kita. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan yang wajib ni, sifat-sifat yang wajib tu dengan tafsirnya, dengan secara dengan tafsir secara detail, itu 20 sifat juga, 20 sifat sahaja. Cukup dah setakat kita ni, kita kena kita tahu 20 sifat ni, dah cukup dah, memadai dah lah, memadai dah kita ni, kita mengetahui ataupun kena 20 sifat ni, dengan kita kata dengan dalil-dalil dia. Taksirnya kita tak tahu langsung, tak tahu langsung sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ni. Kita tak kena tuai bagi alam ini. Sedangkan kita duduk di alam dia, alam ciptaan dia. Kita makan pun rezeki yang dia bagi. Nikmat, segala nikmat yang kita miliki, yang kita dapat ni daripada pemberian dia. Tiba-tiba kita tak kenal dia, kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala ni. Jadi orang panggil jahat perangai lah kita ni, makhluk ataupun hamba Tuhan ni yang tak kenal Allah Taala ni. Kita tak kenal, kita dapat nikmat selama kening ni, kita dapat nikmat tak kenal tu ataupun orang yang bagi nikmat kepada kita. Jadi patutlah ilmu tauhid ni, ilmu usuluddin ni suatu ilmu yang mulia, ilmu yang penting, yang kita kena belajar. Yang kita belajar ni, maknanya berbanding dengan ilmu lain lah. Ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin ni ilmu yang mula-mula kita kena belajar. Sebab itulah pengarang kitab Tok Syekh ni, dia mulakan dengan kitab dia dengan ilmu usuluddin. Walaupun tidak dalam, tidak detail perbahasan dia pun, sekadar untuk kita kata pengenalan, untuk melepaskan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ni kita belajar. Walaupun banyak kitab kita ni membicarakan tentang bab fiqh, bab fiqh sebenarnya di depan tu untuk sebagai permulaan Hidayatus Sibyan ni, tuan kitab Tok Syekh ni dia memperkenalkan kepada kita ilmu usuluddin. Jadi untuk kita belajar lebih lanjut lagi, kita kena belajar kitab-kitab yang lebih besar lagi lah, yang lebih detail lagi, yang khusus membicarakan tentang ilmu usuluddin ni. Pertamanya daripada segala sifat yang wajib tu, mana daripada pertama daripada 20 sifat, 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu wujud. Sifat wujud, arti wujud ni ada Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Mustahil ia adam, mustahil ia Allah tu adam, tak ada. Mana ada ni lawan dia tak ada. Ada ni lawan dia tak ada. Mustahil lah, mustahil maksud tadilah, mustahil kembali kepada hukum akal tadi. Mustahil Allah, akal kita ni mustahil pada akal ni menerima tauhid tu Allah Ta'ala yang tak ada. Bahkan Allah Ta'ala ni akal kita menerima ada. Akal kita boleh memikir bahawa Tuhan ni ada, wujud Tuhan ni. Tak boleh terima akal kita ni Tuhan ni tak ada. Dikira apa panggil tak ada Tuhan ni adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Wujud Allah Ta'ala tu adalah
perkara yang wajib pada akal adanya Allah Subhanahu Wa Taala dia. Mustahil pada akal ni tak ada Allah Taala ni. Artinya erti Adam ni, Adam tu ke bahasa Arab, Adam ni artinya tiada. Ada lawan dia tak ada, wujud lawan dia Adam. Adam tu maksud dia tiada. Makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat, satu sifat yang sabit yang ada pada zat, wujud ni satu sifat yang ada, yang sabit pada zat selama-lama ada zat. Selama mana ada zat, adalah sifat wujud. Mana tak boleh cerita tangga dah sifat wujud ni. Ada zat, adalah sifat wujud. Padahal tiada dikerana akan dia, tak, mana wujud Allah Ta'ala ni tidak dikeranakan oleh suatu kerana dengan satu sifat yang lain. Maknanya tidak dikeranakan adanya Allah Ta'ala dengan satu sifat yang lain. Ada Allah Ta'ala tu ada. Selama mana ada zat, adalah Allah Ta'ala tu. Bersifat tu wujud ni adalah pada zat Allah Ta'ala tu. Tak boleh cerita tangga dah. Sebab tu di sini kalau kita tengok oleh kitab-kitab besar, dia ada perbincangan lah. Maksud dari segi ta'rif wujud tu. Kata setengah ataupun kita kata Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata wujud itu adalah ainul mawjud. Ainul mawjud. Wujud tu adalah benda yang mawjud, zat tu lah. Wujud ni adalah zat tu sendiri lah. Ain mawjud tu. Kata ulama lain, dia kata tidak lagu tu. Dah, wujud ni bukan ain mawjud tu, bukan zat tu dia. So benda lain pula. Tidak ain mawjud tu. Tapi tak cerita tangga dengan zat wujud ni. Tapi ta'rif yang masyhurnya, wujud ni satu hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala ni. Satu hal yang wajib bagi zat Allah Ta'ala selama mana ada zat Allah, dalam keadaan tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Mana ada Allah Ta'ala ni tidak dikeranakan oleh suatu kerana atau suatu zat yang lain, tidak. Kalau sifat maknawiyah ni kita boleh dikeranakan dengan adanya sifat ma'ani. Dengan ada sifat yang ma'ani, maka lazim ada sifat ma'nawiyah. Wujud ni tidaklah kita boleh kata, kita tak boleh kata sifat wujud ni adanya Allah Ta'ala ni dikeranakan oleh sesuatu yang lain, dengan zat ataupun dengan sifat yang lain. Tak boleh kita gitu. Ada Allah Ta'ala ni memang selama mana ada zat Allah, maka adalah wujud, adalah sifat wujud pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh cerita tangga dah. Firman Allah, dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit. Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit dan bumi. Allah Ta'ala yang mencipta 7 petala langit dan bumi. Bapa ni musannif bagi dalil lagu ni, Allah dengan ada wujud Allah Ta'ala itulah maka adanya 7 kejadian 7 petala langit dan bumi ni. Kalau tak ada Allah, tak ada. Dan mungkin tidak diciptakan. Mungkin tidak, mustahil lah diciptakan. Mustahil adanya langit dan bumi ni. Adanya Allah Ta'ala. Allah tersebut Allahul ladzi, Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit ataupun 7 lapis langit ni dan juga bumi. Mana langit, bumi yang kita lihat, adanya bumi dan langit ni, siapa yang menjadikan dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang menjadikan, mestilah Allah Ta'ala tu tak ada. Allah yang menjadikan alam ini, Allah menjadikan langit dan bumi, Allah tu ada lah. Kalau Allah Ta'ala tak ada, bagaimana Tuhan nak jadikan langit dan bumi? Dan lagi firman Allah, afillahi syakkun
Afillahi syakkun artinya adakah syak pada wujud Allah, yakni tiada syak lah, tiada syak seseorang pada wujud Allah Ta'ala ni. Pada wujud Tuhan ni tidak ada keraguan, tidak boleh diragu-ragu dengan dalil-dalil yang panggil yang qati', yang putus daripada Al-Quran, hadis, daripada dengan dalil akalnya, yang menunjukkan Allah Ta'ala ni ada. Keduanya qidam. Keduanya daripada sifat wajib, sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala ni qidam. Artinya sedia Allah Ta'ala. Sedia Allah Ta'ala. Mustahil ia, ya Allah hudus. Mustahil Allah Ta'ala ni hudus. Hudus artinya, arti hudus baharu. Artinya hudus baharu, baharu Tuhan ni. Mana qidam sedia ada, lawan dia baharu. Baru ni mana bermula dengan tak ada. Bermula dengan tak ada, apabila dicipta baru ada, itu orang panggil baru, ataupun disebut makhluk. Kita ni lah manusia, contoh manusia ke jin ke haiwan ke tumbuh-tumbuhan ke apa, alam ni lah. Maknanya kita didahului dengan tak ada. Kita didahulukan dengan tak ada, apabila dijadikan kita maka ada. Itu sebab tu di istilah dengan baharu, sesuatu yang baharu. Allah Ta'ala ni qadim. Allah Ta'ala ni sedia ada dia. Sebab tu disebut sifat Allah Ta'ala ni qadim. Maknanya sedia ada Tuhan. Tidak ada tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Baik, bermula makna qadim, bermula makna qidam, iaitu tiada awal. Tiada awal, tidak ada permulaan. Dan tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala. Sama ya, awal. Tidak ada awal ataupun tidak ada permulaan bagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Dan bagi segala sifatnya, bagi sifat Allah Ta'ala, artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada mendahului akan dia oleh tiada. Mana zat Allah, sifat-sifat sempurna, sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala ni adanya sedia ada lagi. Ada zat Allah dan sifat-sifat dia ni adanya sedia, tidak didahului dengan tak ada. Tidak didahului dengan tak ada. Firman Allah Ta'ala huwal awwal. Dalam Quran ada tersebut huwal awwal wal akhir. Huwal awwal artinya ialah yang awal. Ialah Allah yang awal. Awal yang tiada permulaan bagi. Maksud awal ni yang tidak ada permulaan baginya bagi Allah. Bukan awal ni dia mula-mula dijadikan dulu, tidak lagu tu. Awal maksud sini tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala ni. Sedia ada. Sedia wujud Allah Ta'ala ni. Tidak ada permulaan baginya. Kemudian ketiga, sifat wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat tadi, baqa, artinya kekal Allah Ta'ala. Kekal Allah Ta'ala. Bermula maknanya, makna kekal, iaitu tiada akhir. Tiada akhir dan tiada berkesudahan. Bagi zat Allah Ta'ala ni tak ada akhir dan tidak ada sama je lah. Akhir dan kesudahan ni benda tolak lah, benda sama bagi zat Allah Ta'ala ni. Dan bagi segala sifatnya, dan bagi zat dan sifat tidak ada pengakhiran, tidak ada akhir kesudahan, tak ada. Mana jadi baqa, kekal adanya Allah Ta'ala ni sampai bila-bila lah. Tidak ada pengakhiran bagi zat dan sifat Allah Ta'ala ni. Itu betul lah. Ini apa panggil sifat-sifat uluhiyah, ataupun sifat rububiyah. Dah sama betul lah bagi Allah Ta'ala ni. Kita ni bersifat dengan makhluk, sifat-sifat makhluk. Kita ada permulaan, kita ada pengakhiran kita. Itu sifat sesuai dengan kita lah. Makhluk Allah Ta'ala, benda yang dijadikan, benda baru. Kalau Khalik ni, dia bersifat dengan sifat kekal. Kekal, tidak binasa.
Lawannya, lawan kepada baqa' ni turuwul adam. Lawan kepada sifat baqa' ni, sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat baqa' ni turuwul adam. Artinya kedatangan oleh adam, oleh tak ada. Mana kedatangannya tak ada, mana fana, padanya pada Allah Ta'ala ni, iaitu turuwul adam, kedatangan oleh adam, oleh tidak ada ni, maknanya binasa ni adalah iaitu mustahil, sesuatu perkara yang mustahil pada akal. Akal kita tak boleh nak terima Allah Ta'ala ni tidak kekal. Allah Ta'ala kita tak boleh terima Tuhan ni akan binasa. Akal kita ni tak boleh terima, mustahil lah. Ada mustahil pada akal disebut tadi. Kita ngaji tadi mustahil pada akal. Sebab apa? Akal kita tak boleh nak terima bahawa Allah Ta'ala ni akan binasa ataupun akan berakhirnya wujud Allah Ta'ala ni. Akal kita ni hanya menerima, boleh terima Allah Ta'ala ni baqa', Allah Ta'ala ni kekal dia, sedia ada dia. Dalilnya dalil firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Wa yabqa wajhu rabbik, mana kekal zat. Wajhu di sini di tafsir maksud zat Allah Ta'ala itulah, bukan wajah. Wajhu ni kalau kira bahasa Arab kan wajah lah, wajah Tuhanmu, maksud zat, diri zat Tuhanmu kekal, dzul jalali wal ikram, yang mempunyai al jalal, maknanya ketinggian, kehebatan, wal ikram dan kemuliaan. Ini dalil wa yabqa, dalil kepada sifat baqa' bagi Allah Ta'ala. Dan keempatnya daripada sifat yang wajib bagi Allah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu makhluk. Dengan baharu ini, kita sebut baharu pun boleh, makhluk pun boleh, benda tular je. Cuma lafaz yang berlainan. Baharu ni nisbah kepada dari nisbah yang baru ada, didahulukan dengan tak ada sebelum ni. Bila dicipta ada dia, sebab tu dipanggil baharu. Makhluk pun sama jugalah. Jadi artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Baharu ini, mana bersalah Tuhan Allah Ta'ala kita ni dengan segala makhluk. Pada zatnya bersalah, pada zatnya zat Allah, tak serupa, tak sama zat Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan bersalah tak sama Allah Ta'ala dengan makhluk dia ni pada segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah, dan juga pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Memang tak sama lah. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Di situ maknanya dikeluarkan, diistinbat sifat ni lah, sifat mukhalafah, sifat mukhalafatuhu lil hawadith, mana bersalah, mana bersalah tak sama Tuhan dengan makhluk-makhluk dia. Tak sama pada zat, tak sama pada sifat Allah Ta'ala ni, tak sama pada perbuatannya. Jadi kalau apa ni, tak sudah fikir lagu mana lah, nak fikir Tuhan ni, nak ada zat Tuhan ni lagu mana, panjang ke, pendek ke, nak tebal ke nipis ke, itu orang panggil mustahil kepada zat Allah Ta'ala tu. Sebab tebal, nipis, panjang, pendek, itu orang panggil sifat kepada zat makhluk. Sifat kepada zat makhluk. Tu. Sebab tu dalam Al-Quran ni, kalau kita banyaklah kita jumpa ayat-ayat yang disebut ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat. Yang ayat-ayat yang apa panggil kesamaran. Kesamaran apa panggil sifat Allah Ta'ala ni. Maknanya seolah-olah Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat makhluk. Tapi disebut, sebab tu sebut ayat-ayat mutasyabihat.
Sebab tu dalam Quran ni dia ada dua kategori ayat. Ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni kita kena kena kembali balik, kembali rujuk balik kepada ayat-ayat muhkamat. Ada ayat-ayat muhkamat, apa panggil ayat-ayat yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar. Kalau kita baca dalam kita jumpa mana-mana ayat dalam Quran ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir dia nak menyama yang zahir dia tu seolah-olah sama Tuhan dengan makhluk. Contoh yadullah, tangan Allah Taala. Yadun, kalau yadun itu segi bahasa Arab tangan. Yadullah, yadullah fawqa aydihim, wajhullah, apa lagi? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan banyak lagi lah ayat mutasyabihat ni. Kita kena kembali balik kepada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat untuk kita orang panggil maksud tu orang panggil sandaran kepada makna yang sebenar tu. Dia bahasa Arab ni dia tak terlepas, tak sunyi daripada kiasan, bahasa kiasan kan. Quran ni diturun dengan bahasa Arab. Tak terlepas daripada bahasa-bahasa kiasan, sindiran dan sebagainya. Jadi Tuhan guna dalam Quran ni bahasa-bahasa kiasan. Kita pun dalam bahasa kita, bahasa Melayu pun dia ada bahasa-bahasa kiasan. Tapi maksud dia tidak lagu tu. Maksud dia tidak lagu tu. Sebab itulah ada ulama-ulama, contoh ulama-ulama khalaf, mereka ni mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ni. Mentakwil ayat mutasyabihat kepada maksud ataupun makna yang layak bagi kemuliaan zat Allah Subhanahu wa taala. Contoh istiwa, mana Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas aras tu istiwa. Istiwa kalau ulama salaf mereka ni tak takwil dah. Mereka tidak tidak takwil istiwa tu. Mereka serah tafwid. Mereka serah kepada Allah Taala murad dia, maksud kepada istiwa tu. Maknanya mereka kata istiwaun yaliqun, ya istiwaun yaliqu bihi, istiwaan yaliqu bihi, istiwa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tafwid makna serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama khalaf mereka mentakwil makna-makna ayat mutasyabihat kepada makna yang selayaknya. Selayak, tapi tidak putus juga, tapi untuk jaga, takut jadi seleweng, takut ada golongan-golongan yang guna pakar zahir mentah-mentah zahir ayat tu. Jadi mereka boleh kata Tuhan ni ada tangan, mereka Tuhan ni bersemayam, apa Tuhan ni ada tepak dan sebagainya. Itu nak mengelak daripada sedemikianlah ulama-ulama khalaf mereka mentakwil, cuba mentakwil ayat mutasyabihat kepada maksud ataupun makna yang selayaknya bagi kemuliaan zat Allah Taala tu. Jadi ulama salaf khalaf ni panggil niat mereka tu sama saja, untuk menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala tu daripada orang salah faham. Daripada orang salah faham ni. Baik. Bermula maknanya makna mukhalafah, Tuhan ni tiada menyamai akan zat Allah Taala akan dan segala sifatnya sifat Allah dan segala perbuatannya perbuatan Allah oleh segala zat yang baharu, oleh zat yang baharu ini. Mana zat yang baharu, zat makhluk tidak menyamai, tidak serupa dengan zat Allah, tidak serupa dengan segala sifat-sifat Allah, dan tidak sama, tidak serupa dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala ni. Kita tak usah duduk ukur lah, kita tak usah letak lah sifat-sifat makhluk kepada sifat-sifat Tuhan ni. Kita nak samakan sifat makhluk dengan sifat Tuhan. Mendengar Allah Ta'ala, mendengarnya makhluk zahir, mendengar zahir itu sama je mendengar, tapi hakikatnya tak sama. Mendengar kita dengan mendengar Allah Ta'ala ni tak sama hakikatnya.
Walaupun zahir nampak bunyi sama, mendengar, tapi hakikat tidak sama. Melihat Allah, melihat kita, tidak sama. Tidak sama. Walaupun zahir itu sama melihat, tapi melihat Allah Taala tu dia lain. Lain daripada melihat kita. Kita ni serba kekurangan, serba kekurangan. Dan segala sifat mereka itu, maknanya zat yang baru, zat makhluk ini, dan segala sifat mereka itu makhluk, dan segala perbuatan mereka itu makhluk, tak sama dengan sifat zat Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Lawannya, lawan mukhalafah ni itu mumathalatuhu lil hawadith, artinya bersamaan Allah Taala bagi segala yang baru, itu panggil mustahil, iaitu mustahil bersama serupa sama Tuhan dengan makhluk, dengan zat makhluk, dengan sifat makhluk ataupun dengan perbuatan makhluk ni adalah mustahil, yakni mustahil pada akal. Akal kita ni tak boleh terima. Akal kita tak boleh nak terima Tuhan ataupun Allah Taala ni bersamaan ataupun sama dengan zat makhluk, ataupun sifat makhluk, ataupun perbuatan makhluk ni. Akal kita tak boleh terima benda-benda gitu. Bahkan akal kita terima tak ada. Tak samalah, terima tak. Tak sama Tuhan ni dengan zat Allah Taala dengan zat makhluk, sifat Allah Taala dengan sifat makhluk, dan perbuatan Allah Taala dengan perbuatan makhluk tak sama sekali. Dalilnya firman Allah Taala, laisa kamithlihi syai'a, artinya tiada sesuatu seumpama Allah Taala. Tak ada sesuatu daripada makhluk ciptaan Allah Taala ni yang serupa, yang sama bagi Allah Taala ni, tak ada lah. Terpegas situ panggil dalil naqli daripada Al-Quran yang jelas, yang menafikan persamaan Allah Taala ni, panggil daripada ayat muhkam, ada laisa kamithlihi syai'un wa huwas samiul basir ni adalah salah satu ayat muhkam yang nak menafikan Allah Taala ni sama ataupun serupa dengan makhluk ciptaan dia ni. Maknanya tak sama dengan dari segi zat, tak sama dari segi sifat, dan tak sama dari segi perbuatan. Habislah. Kemudian kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyamuhu ta'ala binafsih, insya-Allah kita sambung semula. Qiyamuhu ta'ala binafsih, panjang dah ni. Insya-Allah kita sambung pada hari pada minggu depan lah, insya-Allah. InsyaAllah mana kita belajar panggil ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini, ianya tidaklah surumit ataupun payah. Maknanya musannif pengarang kitab ni, Tok Syekh ni, dia buat mari kepada kita pendekatan yang panggil yang ringkas lah, yang ringkas tapi mudah difahami, senang kita untuk hadam kita hadam apa yang ditulis oleh Tok Syekh ataupun pengarang kitab ni. Jadi bila kita boleh faham kitab Hidayatus Sibyan ni, panggil muqaddimah usuluddin ni, insya-Allah kita boleh belajarlah, kita boleh naik kepada kitab-kitab yang lebih detail lagi, insya-Allah lepas ni. Ini permulaan, maknanya muqaddimah kepada ilmu usuluddin, dan yang mana kita bolehlah lepas ni kita belajar kitab-kitab yang lain yang lebih detail lagi tentang ilmu usuluddin atau ilmu tauhid ini. Contoh dia kalau dalam kitab Jawi yang dikarang oleh ulama ulama Fatani ni, suatu kitab yang cukup molek yang menjadi rujukan di pondok-pondok, yang menjadi pengajian di pondok-pondok,
iaitu yang masyhur lah kita Aqidatul Najin. Aqidatul Najin ni dia syarah kepada apa ni, Ummul Barahin. Ummul Barahin apa ni, karangan Imam As-Sanusi. Dia syarah atas apa ni, matan Imam As-Sanusi. Molek lah kalau kita boleh belajar kitab Aqidatul Najin, di samping kitab-kitab lain lah, banyak lagi lah. Dalam Jawi, dalam apa ni, tulisan Jawi. Cuma tulisan Jawi ni tulisan yang tulisan apa ni, lama. Dia tak sama dengan Jawi baru ni. Jadi kita kena membiasakan dengan tulisan lama, tulisan lama. Insya-Allah kalau kita duk rendak semua, duk ikuti pengajian kitab Jawi lama ni, insya-Allah lah lama-kelamaan kita akan membiasakan diri kita dengan Jawi lama ni, insya-Allah. Orang tak mana Jawi pun, insya-Allah apabila kita ikuti, sebab kita baca baris ke baris ni, kalimah demi kalimah, baris demi baris, insya-Allah lah maknanya kita akan dapat memahami, dapat membiasakan diri dengan kalimah-kalimah ataupun tulisan-tulisan Jawi ni, Jawi yang lama. Ini dalam kitab kita ni, Hilatus Sibyan ni, Jawi yang tidak payah lagi lah. Bukanlah yang payah sangat Jawi sini dalam kitab ni. Ada kitab-kitab ulama yang lain yang Jawi dia tu ringkas. Dia payah untuk kita fahami dia, nak faham gapo hak dia tulis ni. Tapi bila kita belajar, insya-Allah lah, dengan zauq kita, dengan zauqi, dengan rasa, bila kita sentiasa belajar, kita membiasakan diri dengan kitab-kitab Jawi seumpama ni, kita akan ada rasa. Setiap kali kita baca tu, kita boleh tahu dah maksud kalimah ni kalimah apa. Cuma adalah kalimah-kalimah yang kita kata yang diimport daripada bahasa lain, bahasa lain. Kadang-kadang dia masuk bahasa Jawa, dalam kitab Jawi ni. Tapi tak apalah, kita belajar, kita talaki, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan urusan kita oleh Allah Taala, dan dicurahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat kepada kita. Musim-musim PKP ni kita tak pergi mana. Lebih baik kita menghabiskan masa dengan kita belajarlah. Belajar sebegini pun tak apalah. Lagi panggil talaki dah ni, insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar tu untuk petang ni, kita insya-Allah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah, dengan kitab yang sama dan hari yang sama dan jam yang samalah. Sekala kita pukul 2. Cuma tadi ada masyakkah, ada kematian, kita buat lepas asar. InsyaAllah lepas ni kita buat pada waktu yang biasalah pukul 2, insyaAllah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'lana bima 'allamtana. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana ma'a ahli al-kutrati untha wa dhakar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. ولا تولني وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.